ada dua kenyataan yang sangat berbahaya yang dikeluarkan oleh ahli panel. Sedari tadi sebut, janganlah kita ekstremis sangat tentang soal agama, tentang soal bangsa, and move on. Ini sangat berbahaya. Politik orang Islam berbeza dengan politik orang yang bukan ahli syahadah. Politik orang Islam, politik itu sebahagian pada fardu kifayah, dan kita kena jawab di hadapan Allah SWT. Orang yang tak ada agama, dia boleh ambil pendekatan mudah. Tapi kita kalau nak buat apa-apa, sandaran agama adalah suatu benda yang wajib. Kalau kita berbuat sesuatu atas alasan politik, tapi kita nak menepikan saja apa-apa panduan yang ada dalam agama, pada saya, itu bukan satu pendekatan yang baik. Pemikiran ini sangat berbahaya. Ini pemikiran sekular. Mengasingkan politik daripada urusan agama. Saya tekankan sekali lagi. Negara kita ini, sewaktu kita nak membentuk, sebelum merdeka, negara ini adalah negara Islam. Apabila raja-raja convert daripada agama Hindu masuk Islam, rakyat semuanya masuk Islam, tanah Melayu ini, jangan kita berganjak walaupun seinci, ia adalah negara orang Islam. Period. Kemudian apabila kita nak mencapai kemerdekaan, oleh kerana ada orang-orang lain yang menganut agama lain, sewaktu nak merdeka, dengan persetujuan raja-raja Melayu, kita pahat kejap-kejap dalam perlembagaan, negara ini negara orang Islam, dan ini satu-satunya negara di dunia yang diberikan agama kepadanya, iaitu Islam adalah agama bagi persekutuan. Ini bermakna negara ini mesti menjunjung dengan kukuh sebagai satu tanggungjawab. Tak boleh asingkan ini urusan agama, ini urusan politik, tak boleh. Itu sekular. Negara ini dalam bajet kena ada bajet untuk agama. Institusi kerajaan kena ambil tanggungjawab institusi agama. Maka apabila bertemu perkara-perkara yang bentuk agama, jangan jadi permisif. Jangan jadi apologetik, memberikan alasan politik. Setiap apa yang kita buat sebagai orang Islam, kita mesti bersandarkan kepada nas agama dan syariat. Pertama. Yang kedua, apa yang disebutkan oleh sahabat karib saya, Datuk Syakar tadi, tentang kalimah Allah. Ini juga satu kenyataan yang berbahaya. Mana kalau guna untuk secara peribadi, tak apalah guna kalimah Allah. Ini keputusan kabinet. Bukan. Ini keputusan kabinet tahun 1986 yang mana ketika itu Perdana Menteri adalah Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Kita boleh tanya Tuan Mahathir. Saya nak jelaskan. Kita check. Kena betulkan. Saya nak betulkan. Ini untuk peribadi. Dia bagi tahu untuk peribadi. Tidak. Untuk peribadi. Soal agama adalah terletak di bawah kuasa sultan dan raja-raja. Sultan dan raja-raja telah pun mengeluarkan fatwa bahawa kalimah Allah tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam. Period. Yang disebutkan dalam kabinet itu adalah beberapa perkara pentadbiran. Sebab itu, kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, apabila dilaporkan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah tentang kes JIL ni tadi, kita buat keputusan, jangan terhenti walaupun dah kalah kes mahkamah, supaya kita mendapat alasan undang-undang yang lebih jelas. Kerana ada argumen undang-undang, maka jangan terhenti. Kena usahakan. Sebab apa kena usahakan? Sebab akidah umat Islam bakal terancam. Jadi disuruh teruskan rayuan. Dan sampailah kepada penghabisan. Supaya tujuannya apa? Kalau dah habis semua peringkat rayuan, kita akan faham dari segi undang-undang apa dia penghukuman, penghakiman yang dibuat. Kalau kita tidak puas hati dengan tafsiran undang-undang yang dibuat oleh mahkamah, maka tanggungjawab kerajaan kita dalam sebuah negara yang Islam agama rasmi, kita wajib menggubal undang-undang, baiki, tutup buat selama-lamanya, kalimah Allah tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam. Baik. Ini penting kerana dia bakal menimbulkan kekeliruan. Ada setengah orang dah mula permisif bagi alasan, oh ini soal istilah, orang ramai lain pun guna istilah Allah. Ini semua permisif punya alasan, sangat berbahaya. Tan Sri keliru. Allah tidak ada dua, tidak ada tiga. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana boleh orang Kristian kata dia pun Allah yang sama? Dalam istilah bahasa,
Al artinya khusus. Ilah itu rujuk kepada Allah. Maka siapa-siapa yang terima Allah, dia Allah yang khusus. Allah yang satu. Allah yang tak beranak. Allah yang tidak diperanakkan. Ya. Mana boleh nak disamakan dengan konsep Allah orang Kristian. Ya Tuhan ada 3. Tuhan boleh beranak. Tuhan boleh diperanakkan. Kalau kita buat macam ini, anak-anak kita besok kata, tak apalah, agama semua serupa. Tak apalah, Tuhan yang sama. Tak boleh. Allah hanya untuk orang Islam sahaja. Okey, baik Tan Sri.